Assalamualaikum semua, apa khabar? Dan terima kasih ya kerana beri kesokongan pada cerita misteri alam yang cerita pertama iaitu Kijang. Komen anda, like semualah. Terima kasih banyak. Sekarang ni kita teruskan pada misteri alam juga, iaitu bertajuk Pokok. Cerita kedua, misteri alam. Okey, pada yang baru mendengar video misteri alam ni, okey, Zack ingin beritahu iaitu misteri alam ni dia bukannya cerita hantu. Dia lebih pada benda-benda pelik yang terdapat dalam hutan macam pokok semualah. Pokok, sungai, batu dan perangai-perangai pelik binatang Okey. Ingat ZP bercerita anda mendengar. Jom. Pokok. Siapa yang tidak kenal dengan pokok? Terbiak nak mati. Okey. Bila kita berada dalam hutan, pelbagai jenis pokok yang kita dapat lihat dan pelbagai nama yang pokok yang ada. Kalau jenis pokok balak sudah tentu jati, cengal, merbau dan lain-lain lagi. Kalau pokok herba pula, tentu yang popular lah tongkat ali, kacik patimah, sanggul patimah, akar dawai, kunyit hitam, bunga pakma dan lain-lain. Ada beratus atau beribu lagi nama herba yang terdapat di dalam hutan. Mungkin ada yang kita tahu dan ada yang kita tidak tahu. ZP pun tak apa tahu. Cuma tahu yang biasa-biasa aja. Okey. ZP hendak bercerita satu penemuan yang tidak sengaja. Penemuan pokok. Tapi pokok ini agak pelik sikit. Pokok ini dinamakan pokok mayan. Jangan tanya ZP. Kenapa nama dia menakutkan. ZP tak tahu. Orang yang memberitahu. Okey Bila sebut tentang pokok ini, tentu minda anda akan terbayang sebatang pokok yang tinggi 2 kaki, 3 kaki, 5 kaki ataupun selebihnya. Jawapannya salah. Okey. Malam itu aku dan 3 orang lagi kawan pergi menyuluh, memburu binatang. Niat di hati ingin makan daging segar. Kami berpecah kepada 2 kumpulan. Satu kumpulan terdiri pada 2 orang, aku dengan Panjang. Nama samaran. Panjang ini bukannya panjang dalam watak cerita kucing. Bukan ini panjang lain. Harap maklum. Panjang berasal negeri Perak yang bersepadan dengan negeri Kedah. Panjang boleh dikatakan memang tahu tentang hutan dan pokok herba. Biasalah rumah Panjang berjirankan hutan belantara. Dari kecil Panjang dan hutan berpisah tiada. Senior yang mengetuai memberi kata-kata nasihat sebelum kami berpisah. Ingat baca apa-apa ayat suci Al-Quran, gosok di kedua-dua mata supaya jangan mata kita terlelap. Mata terlelap ialah gelaran dalam pekerjaan aku. Orang lain mungkin ada gelarannya sendiri Kita biasa mendengar pemburu tertembak rakan sendiri semasa memburu sebab mereka sangkakan rakan mereka binatang buruan. Okey, itu dimasukkan mata terlelap. Okey, selepas itu aku dan Panjang bergerak ke kanan. Panjang membaca sesuatu kemudian dihentak padat kaki kanannya 3 kali di permukaan tanah. Itu cara Panjang. Kami mula menampak berpisah. Aku menjeling ke belakang melihat kumpulan ketua meninggalkan aku. Dalam 1 jam perjalanan tiada lagi terlihat terlibat rusa, kijang atau napuh. Dalam hati kita tak bersabar. Sememangnya memburu ini sama seperti memancing, memerlukan kesabaran yang tinggi. Dalam 30 minit di sebalik batang balak yang besar, aku terlihat seperti ada susuk tubuh. Susuk tubuh yang tinggi lagi besar. Hitam legam warnanya. Susuk itu berselindung di sebalik batang balak. Separuh tubuhnya terkeluar, jelas di pandangan. Susuk tubuh itu seperti merenung ke arah kami. Bila aku alakan lampu suluh ke arah susuk itu, hilang serta-merta. Aku buat tidak tahu. Aku diamkan. Tidak aku beritahu pada Panjang. Bagi aku senario biasa bila berada di dalam hutan tebal, apalagi hutan yang tidak pernah dijejaki oleh manusia. Panjang berjalan di depan aku. Lampu suluh agak kurang kami gunakan. Hanya sesekali akan dibuka. Lampu suluh memang membantu bila berada dalam hutan. Tapi jangan sewenang menggunakan. Perjalanan masih diteruskan. Kami menuruni lereng yang agak landai. Anak-anak pokok tumbuh meliar di depan aku. Tapak kaki perlahan aku damparkan pada permukaan tanah. Apa terang tu? Bisik hati aku.
Aku agak terkejut bila melihat ada satu cahaya yang memanjang dari atas pokok hingga turun ke bawah. Aku tidak pasti sama ada cahaya itu cecah ke tanah kerana anak-anak pokok menghalang pandangan jelas aku. Dalam kegelapan hutan, cahaya putih itu menguasai keadaan. Kelihatan jelas terangnya, membias atau memukul kegelapan di sekelilingnya. Dalam jarak 70 kaki antara aku dengan cahaya itu. Aku pegang bahu panjang. Panjang mati langkah. Mukanya menoleh ke belakang melihat aku. Aku tidak bersuara, hanya jari telunjuk aku menunding menunjuk ke depan. Panjang faham, dipandang semula ke depan. Serius wajah Panjang semasa melihat cahaya itu. Nafasnya kasar kedengaran. Pokok mayat kalau tak silap aku. Panjang bersuara sendiri. Panjang bersuara tanpa melihat aku. Wajahnya kekal melihat ke depan. Aku terkejut bila mendengar nama pokok itu, tapi aku tidak bertanya. Aku diam. Kami berdiri tegak di tempat kami berada, pandangan kekal pada cahaya yang kelihatan. Bentuk cahaya itu seperti satu juntaian yang panjang dari atas pokok hingga ke bawah. Panjang menunduk kepalanya, bergerak-gerak mulut Panjang. Aku dapat mendengar Panjang membaca ayat suci Al-Quran. Aku masih pelik mengapa Panjang tiba-tiba membaca ayat suci Al-Quran. Itu saja siri 1. Tunggu siri 2. Terima kasih kepada anda. Ingat ZP bercerita anda mendengar. Terima kasih. Assalamualaikum.